Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min qadaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu Hari Rabu apa bulan ni? Hari Rabu 25 hari bulan. So rata-rata kita dah terima gaji, Alhamdulillah. Rezeki daripada Allah. So hari ini saya buat live lagi sekali lah. Seronok pula buat live dalam kereta ni, sambil memandu, sambil bercerita. So terima kasih kepada yang melihat. Saya tak pandai nak tengok macam nak tengok ni, tapi tak apalah, nantilah kita tengok. Bahaya sambil tengok telefon kan. So hari ini saya nak share satu cerita berkenaan dengan saya baca ni dah lama dah, tapi kiriman daripada WhatsApp ke 7 stages in life. So dia beritahu kat situ 0 to 5 years old, we experience many spill. Dia cakap 6 to 16, we undergo many drill. 17 to 25, we discover many thrill. So tadi apa? Daripada spill, drill, kemudian thrill kan. And then 26 to 40, we have to pay many bill. And then 41 to 65, dia cakap we have to we experience many, we have to take many pill. And then 65 to 75 kot, we experience many ill lah, ill. And then 75 and above, we we worried about our will. So hari ini saya nak buat dalam version Melayu lah. Cuma version orang putih semua jadi ill kan. So version Melayu ni dia 0 sampai 5 tahun. Sebenarnya dalam stage kita ni saya rasa banyak betul 0 sampai 5 tahun kita akan mengalami fasa basah. Basah sebab apa? Mungkin basah sebab yalah masa budak-budak kan, pampers lah basah kan, kencing lah keluar lah kan, air tertumpah lah. So ni dipanggil fasa basah lah. So mungkin kita tak dapat nak kontrol, mungkin kita tak dapat nak ingat kan. So kemudian selepas pada dah fasa basah tu, kita akan melalui satu stage yang dinamakan stage asah. Stage asah ni maksudnya, asah ni lebih kepada mengasah bakat lah. Jadi asah tu belajar. Jadi daripada umur kita 6 sampai 16 tahun ni, selalunya kita masa yang terbaik untuk kita nak belajar lah. Lepas tu orang cakap apa? Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. So itu fasa kedua dalam kita punya kehidupan kita. Kemudian dalam fasa ketiga, daripada umur kita 17 sampailah mungkin dalam 25 tahun, kita akan mengalami fasa, kita panggil fasa sesah. Fasa sesah ni maksud dia perkataan yang kalau kita tengok rujuk kepada Dewan Bahasa, dia akan mengatakan sesah ni adalah perkataan yang macam bertinju, buat dululah, fikir kemudian lah maksudnya. Dan saya rasa banyak betul juga, sebab dalam ketika kita fasa dalam umur kita lebih kurang dalam 17 sampai 25 tahun ni, macam kat darah muda kan, darah tanpa fikir panjang lah selalunya. Kita buat sesuatu tu tanpa fikir panjang. So itulah fasa ketiga dalam kita punya kehidupan. So kalau siapa-siapa yang ada anak-anak yang dalam lingkungan umur tu, mungkin kita boleh bagi pay, kita kena bagi extra attention lah. Kita nak memahati kepada mereka, sebab pada waktu ni mereka ni mungkin mudah berbuat sesuatu tanpa berfikir panjang. So melepasi fasa tadi daripada fasa basah kemudian menjadi asah kemudian menjadi sesah. Bila dah fasa sesah, umur 26 tahun sampai rata-rata sampai umur dalam 40-45 tahun, kita sebenarnya melalui fasa susah sebenarnya.
Sebab apa kita cakap fasa ni fasa yang susah? Fasa yang susah ni sebab satunya kita daripada seorang anak, kita akan bertukar. Kita mungkin menjadi seorang suami, menjadi seorang ibu kan. So kita dah kemudian kita menjadi seorang, mungkin akan menjadi seorang bapa atau ibu lah. So komitmen kita, tanggungjawab kita makin bertambah. Ditambah pula dengan bila kita dah ada tanggungjawab, makin bising pula ni cakap kita dah mula ada tanggungjawab tu. Jadi kita mula terbeban lah. Kita terbeban dengan tanggungjawab kita tu. Jadi kita terpaksa bekerja lebih kuat kan, nak membesarkan anak lagi, nak bayar bil lagi, segala-galanya. Kita waktu ni lah kita mula membawa hutang beli rumah, hutang beli kereta, macam-macam. So fasa ni adalah fasa yang susah lah dalam kita punya kehidupan kita, dalam stage kehidupan kita. So sesiapa yang mungkin siapa yang melepasi fasa susah ni, kemudian dia akan melalui satu lagi fasa yang kita panggil fasa kisah. Saya cakap kisah pula. Kisah ni sebab apa? Sebab pada waktu ni lah, bila kita dah lepas fasa susah kita, dah umur dalam 40 tahun ke atas, 45 tahun kan, anak-anak dah mula membesar, anak-anak boleh dah bawa diri sendiri, kita tak payah nak uruskan mereka banyak sangat. So pada waktu ni lah kita mula kisahkan diri kita pula lah. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok rata-rata orang-orang sebaya saya mula beri perhatian kepada diri sendirilah. Ada yang jaga kesihatan, waktu ni lah makan multivitamin lah. Ada orang kata saya tak makan lah, supplementary lah kan. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kita punya kesihatan lah. Kita kisahkan diri kita pula. Kita mula kisahkan diri kita. So melepasi fasa kisah ni, bila dah umur kita mungkin dalam 60 tahun macam tu, kita akan melalui satu fasa yang kita panggil resah pula lepas tu. Tadi apa? Basah, In 600 meters, asah, take the exit on the left. sesah, susah, kisah. Kemudian nombor 6 dia jadi fasa resah lah. Fasa resah ni sebabnya fasa resah, sebab kita resah lah, sebab kita dah mula dulu kita dah ambil vitamin, kita ambil supplementary, semua tu dah tak berjalan juga lah maksudnya. Bila kita meningkat dah masuk fasa yang makin tinggi ni, fasa makin tinggi ni dia apa, banyaklah benda yang sakit. Telinga kurang mendengar kan, mata, kalau nak bercakap dengan orang tu macam bergaduh je kan. Bergaduh sebab apa? Sebab tak dengar je pun. Mata dah makin rabun, tenaga makin lemah kan. Kita mula resah lah, fasa resah ni. So jika ada kita dapat melepasi fasa resah ni pun, sebenarnya ada lagi satu dipanggil fasa gelisah pula lepas tu. Sebab apa kita gelisah? Resah dan gelisah kan. Resah dan gelisah ni, Allah ada patah pula kat sini. Gelisah sebab kita tahu kita dah menghampiri detik-detik perakhiran kita. Semua yang bermula pasti akan berakhir. So kita tak pasti detik tu bila, tapi kita percaya, kita pasti sangat ianya pasti akan berlaku. So detik tu akan sampai. Dah tak ada lagi dah fasa selepas tu lagi. Kita dah mula gelisah lah. Kita mungkin kalau kita tak cukup persediaan, kita akan sangat gelisah. So semuanya berkaitan dengan sah lah kan. Daripada basah menjadi, ulang balik basah menjadi kita melalui fasa asah, kita melalui fasa sesah. Bila melalui fasa sesah, dah lepas fasa sesah, kita melalui fasa yang susah pula. Kemudian kita akan melalui fasa yang kisah kan pula. Kemudian fasa yang resah. Kemudian fasa yang gelisah lah. So semuanya sah. Benarlah, sah lah. Benarlah. Seperti dalam Al-Quran mengatakan, saya bukan ustaz lah, tapi sebenarnya saya baru-baru nak start lah, tapi belum lagi start juga. Benarlah dalam Quran, dia katakan apa? Apa surah paling terpendek dalam Al-Quran? Surah paling terpendek dalam Al-Quran adalah surah Al-Asr. Surah berkaitan dengan Wal Asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. So berkaitan surah masa sebenarnya kan. Surah ada 3 ayat saja. Surah yang paling pendek ada 3 ayat. Dia kata Allah firman, demi masa
Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang berpesan kepada kebenaran serta yang berpesan dengan kesabaran. So surah tentang masa pun dah dipendekkan. So kita patut faham lah kot masa kita kat dunia ni memang pendek je sebenarnya. Masa kita kat dunia ni pendek je. Jadi tapi pada waktu yang pendek ni lah kita kena hiasi dia, kita kena penuhi dia dengan benda-benda yang boleh memberi faedah kepada supaya kita dipilih untuk menjadi ahli syurga insya-Allah. So antara amalan yang saya tak ingat hadis ke apa tu, tapi saya pernah mendengar banyak kali ustaz mengatakan antara amalan yang orang yang dah mati nak lakukan walaupun tak boleh terjadi, jika mereka diberi peluang untuk hidup lagi, amalan yang mereka nak buat adalah bukan amalan haji, bukan amalan solat. Amalan yang mereka nak buat, orang yang mati ni kita belum merasai mati, kita tak tahu, tapi diceritakan oleh ustaz-ustaz, amalan orang mati nak buat amalannya amalan bersedekah kan. So di atas dunia ni dalam masa yang pendek ni, mengikut surah yang paling pendek yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surah ada 3 ayat saja tadi, semua orang rata-rata boleh hafal. So masa yang pendek ni lah, so amalan yang paling orang yang dah mati nak buat pun sedekah. So kita kena usahakan, kita kena cari jalan supaya kita boleh menjadi penyumbang ataupun pesedekah yang banyak lah, yang regular. So nak cari jalan yang nak jadi pesedekah ataupun yang banyak ni, macam saya share dalam 2-3 hari lepas berkenaan dengan Sulaiman Ar-Raji, dia menjadi satu inspirasi lah. InsyaAllah lah. Ya benar lalu mana ni inspirasi pada saya. Allah, ada orang pula tak bawa bateri ke ni. InsyaAllah kita terpaksa pergi lain. Yap. Stuck. Cari jalan supaya kita jadi pensedekah yang regular. Buat cari income yang banyak-banyak supaya kita ada tujuan, walaupun kita bukan setakat kita nak isi perut kita saja. So kita cari jalan supaya kita boleh menjadi regular pensedekah insya-Allah. So itu sahaja untuk saya pada kali ini. Yang benar, yang baik itu of course lah datang daripada Allah, ilham daripada Allah untuk saya ceritakan pada hari ini dan diberi kesempatan oleh dia. Yang baik, yang benar tu datang daripada Allah, yang kurang baik itu memang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah doakan supaya saya terus istiqamah dalam berpesan-pesan kepada kebenaran ni, seperti surah Al-As yang saya sebutkan tadi. Sebab sebenarnya pesanan ni lebih kepada saya pun. Yang bercakap ni bukanlah lebih baik daripada yang mendengar kan. Bila kita bercakap, kita akan malu untuk kita tak buat seperti apa yang kita cakap lah. Sebab itulah saya mengambil peluang ni untuk bercakap lah. Bila kita bercakap, memang tak percaya, try lah buat. Bila kita bercakap, insyaAllah kita akan terasa malu dengan diri kita sendiri sebenarnya untuk buat benda yang bercanggah dengan apa yang kita cakapkan tu lah. Itu saja kot. Panjang pula dia punya pengakhiran ni kan. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.